dunia, bukan saja dirindui yang biasa, malah Adam turut sunyi tanpa Hawa. Akalmu senipis bilahan rambut, tebalkanlah ia dengan limpahan ilmu. Jual hatimu bak kaca yang rapuh, kuatkanlah ia dengan iman yang teguh. Tercipta engkau dari rusuk lelaki, bukan dari kaki untuk dialasi, bukan dari kepala untuk dijunjung, tapi dekat di bahu untuk dilindung, dekat jua di hati untuk dikasihi. Engkaulah wanita hiasan duniawi. Mana mungkin lahirnya bayangan yang lurus elok, jika datangnya dari kayu yang bengkok. Begitulah pribadi yang dibentuk. Tercipta engkau dari rusuk lelaki, bukan dari kaki untuk dialasi, bukan dari kepala untuk dijunjung, tapi dekat di bahu untuk dilindung. Dekat jua di hati untuk dikasihi. Engkaulah wanita hiasan duniawi. Mana mungkin lahirnya bayangan yang lurus elok, jika datangnya dari kayu yang bengkok. Begitulah pribadi yang dibentuk. Wanita dengan keimanan bukan nyata, ataupun pujian kerana tidak derita, berharap pada yang binasa. Sedarilah insan istimewa, bawa kelembutan bukan kelemahan, bukan jua penghinaan dari Tuhan, bahkan sebagai hiasan kecantikan.
dengan manusia, bukan saja dirindui yang biasa, malah Adam turut sunyi tanpa Hawa. Akalmu senipis bilangan rambut, tebalkanlah ia dengan limpahan ilmu. Jual hatimu bak kaca yang rapuh, kuatkanlah yang dengan iman yang teguh. Tercipta engkau dari rusuk lelaki, bukan dari kaki untuk dialasi, bukan dari kepala untuk dijual. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. Syahira? Alhamdulillah, nampaknya kita berjumpa secara atas talian. Ya, betul. Dan rasanya ini pertemuan pertama kali kita secara atas talian. Dan bagi pihak Kelab Wardah USIM, pada malam ini, program pada malam ini datang Ladies adalah anjuran Pusat Islam USIM, dan saya mewakili Kelab Wardah USIM. Merupakan program pada malam ini adalah kerjasama dengan siswi adik-beradik Pusat Islam yang terdiri daripada Sekretariat Pusat Islam, Rakan Siswa Yadim dan juga Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia. Okay, InsyaAllah pada malam ni kita akan membawakan tajuk Wanita di Kau Seteguh Mawar, dan kebetulan pula kita baru saja menyambut Hari Wanita dan masih lagi hangat diperkatakan berkenaan dengan wanita ini. Seperti mana ia sehebat gelaran sebagaimana tercatatnya satu surah dalam Al-Quran, menyebabkan wanita seringkali terpanggil mencari resepi kejayaan dalam kehidupan, dan isu semasa yang sering dikaitkan dengan wanita ni adalah kononnya wanita adalah perlu ada super skill, berkebolehan, mampu mengurus rumah tangga dan juga kerjaya serta apa saja tanggungjawab yang diberikan. Realitinya Ustazah, wanita yang dikatakan hanya menghayun buayan itu mampu menggoncang dunia. Ada ketikanya hati menjadi rapuh apabila berdepan cabaran kehidupan. Dan bagi pihak penganjur pada malam ini, kami amat berbesar hati datang kesudian Ustazah kerana meluangkan masa lebih kurang sejam setengah nanti untuk Jumaah with Ladies ini. Dan flow kita pada malam ni Ustazah, iaitu insyaAllah kita akan mendengar mutiara kata daripada Ustazah insyaAllah. Namun kita juga dapat 15 minit nanti akan diperuntukkan juga QA bersama sidang penonton. Dan para penonton yang ada pada malam ini bolehlah mengepost soalan-soalan yang akan dijawab oleh Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Dan sebagai pengenalan Ustazah, saya akan dah menjadi tugas moderator untuk memperkenalkan Ustazah pada malam ni. Merupakan graduan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM pada tahun 1994 dengan ijazah sarjana muda kepujian dengan kursus ilmu wahyu serta minor dalam bidang komunikasi. Menyempurnakan sarjana dalam bidang psikologi Universiti Kebangsaan Malaysia
pada tahun 1998. Merupakan bekas guru Sekolah Menengah Agama Hishamuddin Kelang 1999 dan bekas pensyarah di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan telah berkhidmat dari tahun 2000 hingga tahun 2014 di Jabatan Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Pusat Asasi UIAM Petaling Jaya Selangor. Pengamal bertauliah Neurolinguistic Programming sejak 2011, merupakan penceramah bertauliah dari Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS dan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Merupakan perunding dan penulis buku keibuapaan dan kekeluargaan. Antara hasil karya beliau ialah 365 tips didik anak gaya Nabi, 365 tips didik anak soleh solehah dan bijak parenting, dan juga 365 didik anak remaja. Yang saya sendiri ikuti secara dekat buku-buku tersebut. Dan saya rasa penonton pada malam ni pastinya tidak sabar dan selalu melihat kemunculan Ustazah di TV Al-Hijrah, TV 9, TV 3, TV 1 dan Astro Oasis dalam pelbagai program seperti Assalamualaikum TV Hijrah, Cinta Ilmu Fik Wanita, Tanyalah Ustazah TV 9, Fik Wanita TV 3, Bismillah TV 3, Mushkil Muslimah Astro Oasis, Salam Muslim Astro Oasis, Himpunan Murabi Astro Oasis, Road to Umrah dan lain-lain. Turut bersiaran di Radio IKIM, radio bernama Sinar FM dan National FM. Ustazah merupakan pengarah akademik Keluarga Fitrah, pengerusi eksekutif Labaik Travel and Tours, ikon dakwah Yadim, juga naib pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, Duta Pertubuhan Serantau Muslim, pengerusi Sekretariat Bimbingan Fitrah Insan, penasihat kandungan Nutri dan New Kids, penasihat keibuapaan Persatuan Sokongan Kanser Kanak-kanak PPUKM, panel magnet bagi National FM, panel tazkirah di Klasik Radio, Klasik FM dan juga panel segmen Sakinah Manis FM. Okay, begitu banyak komitmen Ustazah dan kita sebagai kaum wanita, kita lihat perlu memperbaiki diri dalam menggalas tugas dan tanggungjawab ini. Jadi wanita mungkin tidak sempurna Ustazah, tapi dalam semua perkara setidak-tidaknya ia boleh diperbaiki dan ditambah baik apa yang ada. Jadi wanita ni ibarat lilin yang terlalu banyak berkorban hingga terlupa kadang-kadang nak membelai diri sendiri. Okay, ada ketika mereka tidak boleh merehatkan diri kerana tuntutan kerja tugas rumah tangga yang tak pernah henti, dan juga ada yang merungut kerana terpaksa melakukan banyak perkara. Realitinya wanita yang mahu mencari redha Allah perlu membuat pengorbanan. Okay. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan mendengar sedikit mutiara kata, dan kita melihat zaman COVID ni dah hampir setahun. Dan mungkin situasi cabaran ujian wanita waktu ini, dan mungkin Ustazah boleh kupas tajuk ini. Falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Syahirah selaku moderator untuk program kita pada malam ini. Seterusnya kepada sahabat-sahabat dan juga anak-anak warga maya daripada Pusat Islam USIM, dan saya nak ucapkan tinggi-tinggi tahniah atas program ini dan terus menyemarakkan lagi dunia maya ini dengan program-program yang bermanfaat, yang baik, dan khususnya tajuk pada malam ini, wanita dikau seteguh mawar. Jadi di sini kita berusaha, kita betulkan niat kita berusaha untuk mengenal siapa diri kita, dan kemudian bila kita kenal diri kita, selebihnya kita nak beramal dan juga mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang orang kata tak kenal maka tak cinta kan? Jadi itulah dia punya motif, saya kira matlamat yang penting yang kita garap. Jadi saya mohon kepada Dr. Syahirah, seandainya ada kekurangan daripada explanation dan penjelasan saya nanti untuk tajuk ini, Doktor tolong top up dan cover Doktor ya. Okey, baik.
Terima kasih, panjang lebar semua doktor baca semua. Profil tadi, subhanallah. Hanya menjalankan tugas doktor Ustazah. Baik. Okey, terima kasih juga kepada tim kita panggil tim IT kita lah ya, yang bahagian teknikal yang menjayakan program kita pada hari ini. Okey, jadi wanita-wanita apa khabar semua? Di tahun ini seteguh mawar kan, masya-Allah. Mawar tu dia terkenal berduri. Dan duri-duri itu adalah sebenarnya kalau saya mohon izin untuk saya berikan satu kiasan ya. Duri itu sebenarnya adalah wali-wali kita. Duri-duri itu adalah kaum lelaki ya, yang menjaga kita. Jadi mereka juga turut memainkan peranan yang sangat penting lah dalam kehidupan kita. Memang betul apa yang Dr. Syahira sebut, hari ini wanita seolah-olah macam tak cukup tangan. Kan kita ada 2 tangan je. Kalau boleh ditambah 4-5 lagi kan, dia dapat 6-8 tangan tu, dia rasa bersyukur lah tu kan. Sebab boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Sebab ada 2 tangan sahajalah. Tu yang letih manjang tu. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga statistik faktor wanita stres di Malaysia ini, dia banyak stres. Daripada 7 faktor, 6 faktor itu kembali kepada pengurusan keluarga. 1 faktor saja yang berkaitan tentang kerjaya ya. Jadi maksudnya di sini ada banyak maksud lah actually. Yang pertama kerana mungkin bebanan keluarga terlalu banyak, tapi saya kira reason tersebut kita tak patut ambil. Sebab keluarga kita adalah segala-galanya. Kita bekerja pun untuk keluarga ya? Okey. Dan kemungkinan pada saya reason kenapa faktor daripada keluarga itu lebih banyak adalah kekurangan ilmu. Jadi kita kurang ilmu. Berkahwin pun kan doktor, yang berkahwin tu dia akan hadir kursus dalam sehari 2 hari je lah kot, kan. Kalau saya dulu 3 hari. 3 hari waktu siang je doktor, macam tak cukup je kan. Dan proses untuk kita menimba ilmu itu dia perlu berlarutan ataupun berlanjutan. Khususnya bila kita mengurus manusia. Bila sebut keluarga, kita mengurus manusia. So berbekalkan daripada beberapa statistik ini, maka saya kira majlis-majlis seperti ini adalah sangat-sangat penting untuk kita sebarluaskan dan untuk kita mengenal siapa diri kita, kekuatan kita, kemudian kelebihan kita, kecenderungan kita juga. Dan bila kita dapat package tersebut, dalam masa yang sama kita kena tahu, koreksi pula apakah kelemahan-kelemahan kita. Dan bila kita dapat tahu kelebihan dan juga kelemahan kita, maka mudah untuk kita menggunakan kekuatan itu untuk mencapai matlamat yang Allah tentukan. Bukan matlamat kita sendiri, tapi matlamat yang Allah tentukan. Dan dengan kekurangan itu kita boleh faham dan kita cover. Kadang-kadang kan tuan-tuan dan puan-puan, kita sangat beremosi wanita. Tiba-tiba je beremosi. Kan hari ni kenapa sedih sangat, saya teringat kawan saya tu. Satu masa dia merajuk dengan suami dia. Marah-marah dengan suami dia dalam kereta tu. Jadi dia suruh, dah nak dekat dengan tempat kerja. Dia suami isteri kerja satu tempat. Jadi dah nak datang tempat ke kerja tu, dia suruh suami dia berhenti. Dia keluar daripada kereta tu, dia berjalan kaki tang tung. Suami dia naik kereta ni, ikut kat belakang aja, slow sangat. Boleh bayangkan tak kalau jalan kaki dengan naik kereta tu kan. Masya Allah, seorang suami sabar betul dia. Sampai je dia pun mengadu kat siapa? Mengadu kat saya. Dia kata, "Kak," dia kata, "saya tak tahulah kenapa lah saya ni," dia kata, "saya tak suka betul dengan suami saya ni, bergaduh macam ni. Saya tak tahu kenapa." Dia kata tak tahu kenapa, tapi dia marah betul. Dia tak tahu macam mana nak urus hati dia. So last-last saya tanya dengan dia, "Awak punya period bila?" Saya tanya dia, "Awak punya period bila?" Lepas tu dia tak jawab, tak ada apa, dia pandang saya. "Kak, terima kasih Kak, terima kasih." Jadi rupanya itulah dia punya jawapan. Jadi bermaksud bila kita kenal diri kita, kita akan lebih matang ataupun mempunyai hikmah untuk mengendalikan diri kita sendiri. Dan dalam masa yang sama, bila kita berjaya mengendalikan diri kita, kita akan berjaya mengendalikan orang lain. Ya? Okey, saya ada sebut berkenaan tentang keluarga tadi. Saya ada sebut berkenaan dengan bila wanita bekerja, kita kerja adalah untuk menyokong, membantu keluarga kan. Antara alasan dan sebabnya adalah kerana kita kena bersiap sedia menjawab soalan-soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
So yang tu kena siap sedia. Kalau kita student, kita kena membuat persiapan kan. Lama buat persiapan tu untuk exam. 1 semester kita akan catat nota, buat nota, ada discussion, ada coursework lagi kan. Jumpa dengan lecturer, tak cukup dengan kuliah, ada tutorial, tak cukup kuliah tutorial, ada study punya discussion, group discussion lah, macam-macam. Kita buat preparation untuk menghadapi exam yang mungkin 2 jam sahaja. Exam tu 2 jam. Belajarnya, buat preparationnya 1 semester. Baik, tuan-tuan perempuan, kita ini juga akan berhadapan dengan exam Allah. Kita kena tahu apa agaknya soalan-soalan yang Allah akan tanya pada kita, khusus kepada kaum wanita. Jadi dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW, dia telah membekalkan kita dengan beberapa kenyataan, maklumat yang kita boleh pegang sehabis baik. Ya. Jadi apakah hadis tersebut? Biasa dengar dengan hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kan, setiap daripada kamu itu adalah manager dan Allah akan tanya apa yang kamu manage, apa yang kamu urus. Dan Nabi sebut satu persatu kan. Lelaki Nabi sebut, perempuan Nabi sebut. Ini yang kita nak dengar ni. Wal mar'atu, dan wanita itu ra'iyatun, adalah manager fi baiti ba'liha, di rumah yang suaminya sediakan. Jadi maksudnya kita ini adalah manager, kita adalah pengurus di rumah-rumah kita. Tak kisahlah suami yang belikan rumah tu ke, atas nama suami ke, atau kita yang beli sendiri ke, kan, atas nama kita ke, tak kisah. Tapi maksudnya kembali rumah itu adalah wakil kepada keluarga-keluarga ataupun masyarakat kecil. Jadi itu adalah persoalan nombor 1 yang Allah akan tanya. How do you manage your family? How do you deal with your spouse and partner? How do you treat your children? Ya? Jadi itu adalah lingkungan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah sedihnya, malangnya, bila tengok statistik wanita yang agak stresnya dekat ruang tersebut. Maka saya membuat kesimpulan, kalau tengok daripada statistik yang sedia ada, you senang aja pergi ke Google, type faktor wanita stres di Malaysia. Nanti cari surat khabar yang ada gambar Raja pie bulat tu. Jadi dia akan tunjukkan kita ada 7 faktor, 6 semua daripada keluarga, 1 saja daripada kerjaya. So yang mudah cerita, sebab bila kita bekerja, kita ada KPI, kita ada training, kita ada bengkel. Jadi kita sentiasa dimesrakan dengan apa yang kita nak capai dalam kerja kita. Tapi dia tidak berlaku benda yang sama ni, trainingnya, kan, KPI-nya, objektifnya, bengkelnya tidak berlaku untuk menyokong kita dalam membangunkan keluarga kita. Kalau kita ada masalah dengan suami, masing-masing pendamlah sendiri-sendiri, kan. Dia lain kalau kita kat tempat kerja, ada masalah dengan kawan sekerja kita ke, kita boleh kita boleh pilih orang lain, ataupun kita bincang dengan bos macam mana nak buat, kan. Jadi macam mana nak berhadapan dengan difficult people ni, ya? Jadi kita ada ruang itu. Tapi tidak pada keluarga pula. Anak-anak ada masalah, ke mana tempat kita untuk berbincang? Bagaimana kita nak letak target? Habis-habis kita dengan suami kita lah. Itu pun kalau suami dengan isteri sentiasa menimba ilmu, dia tak ada masalah. Tapi yang menjadi masalahnya apabila tersekat di bab keluarga ini dan kita tidak boleh memajukan harapan. Selalu kita sebut kita nak move on, kan? Jadi kita nak move on itu payah. Jadi itu adalah satu isu yang saya kira kita semua kaum wanita, walau di mana kita berada, we have to go back to apa yang Allah akan tanya nanti. So that is the great preparation lah yang perlu kita buat. Cumanya bila saya highlight perkara-perkara ini, sahabat-sahabat yang dikasihi, kita perlu jelas bahawa bukan bermakna kita tidak boleh bekerja. Nanti orang salah faham pula. Bila dengar macam ni, betul macam tu Ustazah, kita tak payah kerja lah. Bukan.
kita tak bekerja, kalau kita tak bekerja, kita duduk dekat rumah aja, anak-anak kita pun tak ada dekat rumah. Anak-anak kita pergi sekolah. Kan suami kita, pasangan kita pun tak ada dekat rumah. Dia pergi bekerja. So akhirnya kita seorang-seorang dekat rumah. Jadi dengan kata lain, kalau kita nak faham bahawa fi baiti ba'liha ini adalah apa yang berlaku di dalam ahli keluarga kita ni, kalangan ahli keluarga kita ni. Sebab sekarang ahli keluarga kita semua dia mendapatkan maklumat ataupun dia recharge, ya, potensi dia semua di luar. Kalau dulu-dulu semuanya ada dekat dalam rumah kan. Nak tepung kan kena kisar dulu tepung, kena buat dulu. Sekarang kita tepung kena pergi ke kedai, tunjuk, kita semua main tunjuk aje. Dan sekarang bukan main tunjuk lah, main picit. Sekejap lagi Foodpanda datang, sekejap lagi GrabFood datang kan. Kita main-main picit aja sekarang ini, Masya Allah. Itu dunia yang berbeza, tapi pada konteks pemahaman kita, ahli keluarga kita adalah tanggungjawab yang besar bagi kaum wanita. Kenapa? Kita mempunyai kelebihan-kelebihan untuk itu. Baik, sekarang adakah kalian bersedia untuk kita lihat pula senarai apakah dia kelebihan-kelebihan wanita sehingga Allah letakkan dia, dan hatta Nabi Muhammad SAW sendiri meletakkan dia menjadi queen of the family. Ya, dia menjadi queen dalam masyarakat kecil. Dia jadi pengendali, menjadi manager, ya, subhanallah. Dia house manager. Okey, house manager ni kalau mogok habis. Ni bulan Ramadan ni kejap lagi datang. Kalau kaum ibu dia tak bangun sahur, apa jadi pada satu rumah? Terkebil-kebil lah, Masya Allah, tak berseri. Okey, jadi Swiss utama kat rumah itu adalah kaum wanita sebenarnya, kaum ibu, kaum wanita. Baik, apa kelebihan kita? Bersedia, dah ada pen, dah ada kertas, kita catat-catat sikit sebab daripada catatan ini kita akan kenal diri kita dan kita boleh tahu, okey, patutlah. Jadi kita kata, ini kelebihan kita dan ini yang boleh mendayakan peranan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, ya. Okey, Masya Allah, kita ada siapa ni? Najia Yusof, juru teknikal kita malam ni. Terima kasih ya Najia, baru nampak sedikit komen-komen di sini. Doktor, saya baca ni doktor, di bahagian tepi-tepi ni, flower power pun ada juga. Seronok tengok dia orang punya komen. Okey, so nombor 1, apa dia kelebihan wanita? Kelebihan wanita sebenarnya kita tak sebutlah kelebihan lelaki sebab kita fokus on wanita di kaum seteguh mawar kan. Okey. Jadi yang lelaki-lelaki insya-Allah kita carilah pula wanita di kaum seberani kumbang pun boleh juga kan, akan datang kita buatlah sesi khas untuk kaum lelaki. Jadi untuk kaum perempuan, wanita ini kelebihan dia boleh baca ekspresi muka orang dengan mudah. Air muka orang tu dia boleh baca. Orang tu sedih, dia macam ada insting. Dia ada insting. Insting mother dia lebih kuat daripada father punya insting. Jadi kalau anak sedih, dia balik ni ada yang tak kena ni. Cara tangisan anak pun dia boleh cam. Ini menangis sakit atau menangis lapar atau menangis merajuk. Dia boleh bezakan tu. Masya Allah. Itu daripada telinga kita, subhanallah. Jadi wanita dan wanita dikenali boleh cam air muka orang ni daripada bukan zaman sekarang aja, daripada zaman purba lagi, zaman dulu-dulu lagi. Mereka ini cepat tangkap bahasa tubuh, riak muka, nada suara. Jadi sebab itulah wanita dia lebih menguasai bidang komunikasi. Tambahan pula dia punya vocab lebih banyak daripada kaum lelaki, Masya Allah. Kita ada Tok Mi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mim Tasnim pun ada. Sedia Ustazah dia kata. Okey, baik, itu yang pertama. Kita boleh baca riak wajah. Cuba tengok kelebihan dia apa. Kelebihan dia, kita akan faham apakah keperluan emosi ahli keluarga kita. Jadi mereka walaupun tak terluah kata, kita boleh tahu dah. Dia ni lapar ni. Dia ni macam kecewa ni. Kan. Baik. Jadi bila kita tahu keperluan emosi dia, maka kita akan penuhi. Dan kalaupun kita tak penuhi, kita akan congkil. Apa masalah dia sebenarnya? Kalau di sekolah, kita ada IQ. Yang kita sebut tadi EQ. IQ tu 20% je. EQ itu dia menguasai banyak, majority, 80%. Nak tambah EQ dengan SQ pun boleh. Satu lagi PQ. PQ tu physical quotient.
Lepas tu EQ emotional quotient kita, emosi kita. SQ adalah spiritual quotient. So jadi emosi kita itu lebih kerana kita memahami perasaan orang lain, ya. Okey. Yang kedua, kelebihan kaum wanita adalah deria bau dia. Masya Allah. Deria bau wanita itu lebih hebat, ya. Okey, dan ini adalah kelebihan wanita, dia sangat-sangat sensitif dengan bau yang busuk. Sebab tu kaum lelaki dia disarankan untuk memakai bauan yang tajam. Dia sunnah wangian ini bagi kaum wanita. Kalau nak pakai wangi-wangian, wanita wangian dia kena kurangkan bau dia. Cari bau haruman yang mild. Jangan cari bau dia yang memang dari jauh boleh bau, cium. Dia punya, kita boleh hidu, ya. Tak. Kalau yang lelaki dia kena tajam bau dia. Ya. Okey, sebab tahu memang perempuan ni suka bauan yang wangi. Jadi itu actually formula dia. Dan warna pula lelaki disarankan untuk tidak memakai warna yang terang berbanding dengan kaum wanita pula, ya. Okey. Jadi deria bau wanita itu dia lebih tajam dan lebih sensitif. Lagi-lagilah kalau dia mengandung, sebab ada hormon-hormon estrogen dia tu kan. Kadang bau suami pun tak boleh. Bau bawang pun tak boleh, kan. Bau nasi masak menggelegak pun salah, Jadi semua serba salah sebab deria bau dia itu sangat tajam. Dan apakah kegunaan deria bau dia ni? Masya Allah, sinilah Allah mengajar dia untuk menjadi tulang belakang kepada memacu pembimbing kebersihan. Dialah yang kena ajar ahli keluarga dia ni macam mana nak jaga kebersihan, kan. Suami lepas buang air, tolonglah flush. Siapa yang bising selalu tu? Kan. Kalau tak cik isteri, kan. Lepas tu tengok anak-anak ini, kencing jangan berdiri. Kan. Jadi itulah mak-mak macam mak-mak kita tu. Bising sungguh, kan. Sebab apa? Sebab kebersihan. Dan cuba bayangkan kalau rumah ni tak ada kebersihan, tak dijaga kebersihan, apa jadi? Berpenyakit semua satu keluarga nanti, kan. Jadi kebersihan itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda iman kita kepada Allah Subhanahu Taala. Dia merupakan tuntutan kalau kita lihat akhirnya kembali kepada maqasidus syariah, iaitulah untuk menjaga, protect our life, ya. Okey. Baik, seterusnya adalah wanita, dia oleh kerana ada estrogen dia dan kelebihan kromosom X. Kita XX. Lelaki kromosom XY. Okey, apakah dia punya kelebihan dia? Dia mempunyai imunisasi yang lebih strong, lebih kuat, ya. XY imunisasi dia weak. XX imunisasi dia lebih tinggi. Jadi ini adalah menurut kajian daripada University Gent. Kromosom X ini dia menguatkan sebab kromosom X ni dia banyak microRNA. Ini bahasa-bahasa sains lah, saya cuma sebut saja. Saya pun petik artikel ini daripada The Asian Parent, ya. Okey, The Asian Parent, dan dia mengatakan bahawa kerana kromosom X ini dia mempunyai banyak microRNA, jadi dia menguatkan sistem imun bayi. Sistem imun seseorang. Patutlah jangka hayat wanita dia lebih panjang kebanyakannya. Okey. Dan lelaki kurang sedikit, ya. Jadi Masya Allah, ini yang berlaku, tapi tuan-tuan dan puan-puan tak semestinya lah begitu. Ini rata-rata kita ambil nisbah secara umum, ya. Jadi wanita bila dia mempunyai hayat lebih lama daripada lelaki, biasanya wanita ni akan menjadi penyumbang kesatuan anak-anak lah biasanya. Tapi sekali lagi tidak semua. Rata-rata bila wanita ibu tu masih ada dalam keluarga, dia tak secara langsung anak-anak masih boleh bersatu lah. Senang, okay, nak blend each other. Cuma kalau kadang-kadang juga bila ibu meninggal dunia dulu, masing-masing tak pandai nak bawa, macam nak berkomunikasi ataupun nak bawa rentak si ayah. Kan? Jadi adalah kes-kes, tapi saya rasa banyak yang macam tu. Tapi tidak semua, ya, kerana ada juga bapa-bapa yang sangat bagus. Dia boleh menyatu padukan anak-anak dia. Yang ni saya nampak sendiri ramai juga, ya, tapi tidaklah seramai ibu-ibu yang boleh memegang, menyatukan anak-anak dia tu.
Okay. Jadi itu antara kelebihan lah. Masya Allah. Next adalah dalam mengatasi masalah ataupun dia mendepani ataupun dia membebani, nak sebut gitu kan, masalah-masalah, maka wanita ini dia lebih ada daya tahan yang kuat macam spring. Itu kelebihan wanita. Sebab itulah Allah taklifkan atau bagi tanggungjawab pada wanita ini untuk mengandung 9 bulan. Kalau lelaki Masya Allah dengan sakit mengandung 9 hari pun dia dah give up, terus letak jawatan lah kan. Tapi perempuan 9 bulan tu terboyot-boyot bawa depan dia dah lah, tak boleh nak meniarap pun tak boleh kan, nak terlentang nak bangun pun payah, nak mengiring sebelah pun payah. Masya Allah, saya teringat dulu masa saya mengandungkan anak lelaki saya, bila dah duduk dekat atas lantai tuan-puan, nak berdiri punya lah payah. Sekali dah teran-teran keluar, masa meneran keluar tu, tahu tak berat dia berapa? 3.8. 3.8. Jadi rasanya Masya Allah, patutlah nak bangun diri pun susah dan payah ya. Jadi subhanallah, itulah dia kaum wanita. Saya ingat saya kecil macam ni, 3.8 saya dah besar. Rupa-rupanya pernah saya pergi ke Johor, jumpa sahabat saya, tengok badan dia, tubuh badan dia, body macam lebih kurang saya je. Oh, dia kata Ustazah 3.8, saya 4.8. Oh, terduduk saya, kau lebih 1 kilo dia. Subhanallah. Tapi dia mampu juga dan normal. Subhanallah. Itulah dia kekuatan kaum wanita. Okey, jadi wanita dia, dan seterusnya perempuan ini dia lebih bijak. Jangan marah kau lelaki, bukan kata kau lelaki dah bijak ya. Tetapi ini adalah kajian kerana mereka mendapati tak banyak mana ya, walaupun otak lelaki itu dikata lebih besar, tetapi wanita menunjukkan kira-kira sikit aja persen, jangan sedih kaum lelaki ya, 3% sahaja hasil lebih baik dalam ujian-ujian kecerdasan. Katanya gitu. Okey, sebab kaum lelaki ni basically dia ada pun kata helicopter view kan, jadi view dia tu lebih kepada menyeluruh, manakala kaum wanita ini dia nampak pendetilan. So kalau ujian kecerdasan kita itu cuba minta details, maka mungkin di sini kaum wanita akan lebih terserlah lah ya. Okey, sebab dia pada aspek pemikiran yang berbeza ya. Okey, Masya Allah. Dan wanita ini dia punya otak bahagian cerebellum, kawasan dia memang otak dia kecil, tapi cerebellum kaum wanita ini dia agak lebih besar 30% berbanding daripada otak lelaki. Sebab tu dia punya ingatan kuat. Abang-abang ingat tak masa awal-awal kita kahwin dulu sampai sekarang, tu yang disebut 1, 2, 3, 4, 5. Suami dia tadi tersandar dia. Ya Allah, tak ingat pun benda-benda tu. Dia kata dah lepas lah, dah lepas itu dah jadi sejarah, dia kata kan. Masya Allah. Kita ni masih ingat lagi, masih sebut lagi, masih cakap lagi kan. Okay. Jadi dia boleh jadi baik, boleh jadi tak lah. Maka apakah kelebihan wanita-wanita yang pintar ini, boleh bijak dan sebagainya. Subhanallah, di sinilah kita pentingnya mempunyai seorang ibu yang bijak. Jadi ibu ini dia akan mewariskan cara pemikiran dia yang bagus, yang jitu, yang mantap itu kepada siapa? Kalau bukan pada buah hati dia, anak-anak dia, kepada keluarga dia, cara pemikiran, cara pandang dan sebagainya ya. Okay, so that's itu dia punya ni. Apa lagi? Perempuan, ada pusat penyelidikan University McGill ya. Dan dia buat kajian, dia kata wanita ini dia lebih cepat cooperate dengan penyakit. Jadi bila dia sakit itu dia mudah untuk berkawan dengan penyakit dia. Jadi dia boleh berdamai dengan sakit dia itu, dengan kata lain dia menerima dan dia berusaha untuk pulih. Macam tu. Kalau lelaki katanya kurang sedikit ya. Masya Allah. Alright. Jadi itulah dia antara kelebihan-kelebihan kaum wanita. Tu belum lagi nak cerita kalau kaum wanita ni dia punya pandangan ataupun tumpuan.
lelaki dengan perempuan berbeza. Lelaki ni dari sudut pandangan dia ataupun ingatan dia, pemandangan dia tu, dia bersifat menumpu. Bersifat menumpu. Dia macam kalau kita pakai kanta cembung tu kan, jadi dia akan menumpu. Jadi dia melihat satu saja. Contohnya, dia balik daripada pejabat, dia kata dia nak makan roti bakar. So balik ke rumah tu, sampai dekat rumah, dia buka pintu, dia letak beg, dia terus pergi ke dapur, ada roti ke tak? Okey, kemudian dia bakar roti. Jadi dia nampak yang tu je. So dia punya tumpuan. Perempuan, kita ini bila memandang view kita itu, dia pakai kanta cekung. Kanta cekung tu dia akan mencapah. Dan bila dekat pejabat tu dia kata okey balik nanti dia nak makan roti bakar. So bila dia sampai ke rumah, dia buka pintu, sebab pandangan dia tu mencapah. Dia akan nampak nanti kain berlonggok di sana, cushion yang bertapuk-tapuk kat situ, kain kering belum diangkat lagi, pokok bunga belum disiram lagi, dekat sinki dapur banyak sangat pinggan mangkuk yang tak dicuci lagi. Akhirnya tak sempat makan. Dok sibuk menguruskan benda-benda tu. Jadi di situ juga of course kita boleh panggil kelebihan, dan dia juga boleh jadi kelemahan wanita lah, sebab wanita bila dah balik tu dia teringin makan roti bakar tadi sebab dah mencapah sangat dia punya pandangan, jadi sakit hati. Dia sakit hati, penat, letih, dan tu yang jadi mengamuk lah pula, marah dan sebagainya kan. Okey. Baik, jadi itu antara beberapa kelebihan. Masya Allah, Arifah Iliana, terima kasih sangat ya, boleh senaraikan, subhanallah. Jadi ini adalah kejadian penciptaan wanita di mana Allah pun sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ya. Jadi maksudnya Allah memang sebut berbeza-bezanya kita, lelaki dengan perempuan berbeza. Allah ciptakan tujuannya untuk kita berkenalan. Maksud berkenalan tu saling mengambil tahu. Okey, dia ni study sikit. Kena study lelaki macam mana. Study sikit perempuan ni macam mana. So lepas tu kaum Cina macam mana. Kaum India macam mana lah pula kan. Jadi bila kita study, kat situ yang kita boleh hidup secara harmoni, saling menghormati dan saling melengkapi. Macam sudu lah, sudu dengan garpu. Kita kalau suami isteri lagi lah, lelaki perempuan, sudu dengan garpu. So sudu dia kena tahu peranan dia apa. Baru dia boleh tahu, aku menceduk sup. Garpu tu dia kena tahu juga peranan dia. Dia boleh untuk apa? Dia untuk cucuk fish ball ke, ayam ke, lauk ke dengan mi sekali. Jadi kat situ yang dia akan saling melengkapi apabila mereka tahu peranan. Tapi kalau garpu sibuk nak jadi sudu, sudu sibuk nak jadi garpu, tak ke mana tuan-puan. Ya, jadi sebab itulah sangat penting ya. Okey, hal ini. Okey. Baik. Apakah dia antara kekuatan-kekuatan wanita yang lemah pada lelaki? Nak tahu ke tak tahu tu? Okey, ada kekuatan wanita ini, wahai wanita, kau seteguh mawar ya, sangat-sangat harum baumu. Walaupun berduri-duri, tapi setiap orang akan merasa bangga memilikimu. Cik kan? Dah mulalah pula sajak ni. Okey. Baik, jadi di sini apa kekuatan dan kelebihan wanita? Jadi kekuatan kelebihan wanita yang akan melemahkan kaum lelaki. Nombor satu, air mata. Air mata. Walaupun tidak semua lelaki boleh kita tundukkan dengan air mata, tetapi banyak sangat kes bila wanita menangis, dia akan meruntun. Lelaki yang menyayangi, lelaki yang menghormati kita, dia tak akan sampai hati tengok. Dia akan menangis nanti ya. Okey. Jadi saya selalu berjumpa dengan para suami dan saya bukan dua, bukan tiga, ramai. Bila jumpa tu dia cakap, dia kata, Ustazah, saya tahulah isteri saya ini dia memang jenis yang keras hati. Dia semangat dia tu tinggi. Kalau dia nak buat tu, buat je. Suka hati dia nak buat je lah. Tapi saya ikut je lah. Kali ni Ustazah, dia menangis Ustazah. Saya tengok dia dah menangis ni, saya memang tak boleh tahan. Saya rasa saya tak boleh duduk diam. Saya mesti fikirkan jalan macam mana saya boleh defend dia. Gitu.
Memang semua cakap macam tu. Isteri menangis, dia tercabar kewibawaan sebagai seorang suami. Itu kelemahan bagi lelaki. Jadi saya nak nasihatkan kaum wanita, gunakan air mata anda supaya kita boleh tundukkan suami untuk dia mentaati Allah. Jangan menangis kalau dia tak balik kampung, tak ajak kita balik kampung, ataupun dia tak belikan pakaian raya kita, kalau dia tidak belikan kita apa-apa yang kita nak, jangan nangis. Tapi menangislah kalau dia tak mau solat berjemaah. Menangislah kita kalau dia tidak mahu qiyamul lail. Menangislah kita kalau dia malas baca Al-Quran. Kan kita pujuk dengan tangisan kita supaya dia rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh tu? Okey. Hauna Al-Azwar, dia tanya surah apa, ayat berapa. Terima kasih Arifah, terima kasih sangat. Korang bantu saya boleh jadi PA ni, Arifah. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Okey. Baik, are you ready untuk yang kedua pula? Apa dia kelebihan wanita yang dia akan melunturkan kaum lelaki. Tapi kita jangan salah guna tau. Ini senjata-senjata kita, salah guna habis kita. Allah akan tanya balik, takut pada Allah ya. Okey, yang kedua adalah senyuman. Senyuman wanita itu dia akan mencairkan jiwa dia. Dia akan bagi satu ketenangan yang amat. Agak-agaknya kita ni tengok siapa senyum yang kita rasa bestnya. Tengok baby senyum. Kan? Kita kalau tengok baby senyum, ya Allah gerangnya, rasa macam nak peluk dia, nak cium dia tenangnya kan. Bila dia tidur baby senyum pun kita akan record. Lepas tu kita pun share kegembiraan kita, seronok sebab tengok dia dalam tidur mata pejam, entah senyum dengan siapa-siapa pun, kita ambil je gambar tu sebab kita rasa tenang. Kita dengan baby, tapi kaum lelaki dia dengan perempuan. Jadi bila dia tengok perempuan senyum, Allah tenang sukanya dia kan. Sebab tu kita ni kalau isteri-isteri, suami kita ada, dia cuba buat lawak. Lawak dia tu memang sah-sah lawak bodoh. Ketawalah kita. Senyumlah kita walaupun lawak bodoh. Jangan cakap apa ni bang, kalau nak buat lawak tu dia cerdik sikit boleh tak? Taubat, lain kali dia tak akan buat lawak lagi. Okey, jadi kita cuba appreciate ataupun kita cuba layan lah okey dengan usaha pasangan kita. So senyuman itu sangat penting dan jaga, jangan senyum kepada yang bukan tempatnya Dan kalau Allah anugerahkan kalian dengan wajah yang manis, dengan senyuman yang elok, yang baik, jaga pula ketegasan kita. Jangan sampai orang lain mengambil peluang daripada kebaikan dan juga keindahan kalian. Baik, kelebihan wanita yang ketiga adalah dia pandai menutur katanya, kata-kata perkataan dia. So kekuatan kita ini dengan tutur kata kita adalah kekuatan memujuk. Yes. Dan kekuatan memujuk inilah yang kita boleh gunakan untuk memujuk ahli keluarga kita taatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pujuklah. Pujuk mereka untuk sabar solat, pujuk mereka untuk tidur awal, pujuk mereka untuk tinggalkan gadget, ada masanya untuk guna gadget, ada masa untuk belajar, pujuk mereka untuk makan makanan yang baik, pujuk mereka untuk suka dengan hobi, membaca buku, membaca Al-Quran dan sebagainya. So dia punya word dia apa tu? Pujuk. So basically pujuk adalah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang tenang, nada suara dan sebagainya Okey. Tapi untuk siapa tu? Untuk ahli keluarga kita saja. Kalau dengan orang lain, di mana kita perlu tegaskan suara. Tapi kalau suara perempuan ni tak boleh, sebab kan Allah bagi suara perempuan berbeza dengan suara lelaki lain. Hatta orang yang tukar dia punya gender pun, dia punya suara ataupun dia kena banyakkan hormon untuk tukar. Kadang bedah peti suara bagai untuk bagi suara itu suara perempuan. Masya Allah. Jadi ini nak tunjukkan bahawa itu adalah anugerah. Suara lelaki biar dia ada ketegasan dan biar dia ada suatu keberanian. Kalau kaum wanita itu walaupun lembut, dia boleh memujuk jiwa. Okey.
Dan ini kita jangan gunakan suara tersebut ya, dengan call, dengan telefon, asyik bergayut je. Wah, kerja bergayut ni kerja monyet kan. Tolong jangan ambil alih kerja-kerja bergayut ni daripada monyet. Kesian monyet tu nanti tak ada kerja. Okey, baik. Seterusnya adalah kelebihan wanita adalah pada berhias. Ya. Dia pandai berhias. Sama ada berhias untuk diri dia ataupun dia menghias rumah dia atau dia menghias anak-anak dia atau dia menghias pasangan dia. Itu memang kelebihan. Dia ada mata, ada perasaan dan ada jiwa ke arah perkara tersebut. Jadi Masya Allah, itulah dia serba sedikit berkenaan tentang kelebihan-kelebihan kaum wanita. Cuma pada hari ini saya kira saya nak sentuh juga tentang mawar-mawar yang ada duri ni. Okey, saya nak sentuh juga ada ingatan daripada pepatah Arab ni pada kita semua, 6 sifat wanita yang kita perlu waspada. Jadi ni menurut pandangan orang-orang Arab, bukan hadis. Dia bukan hadis ya. Tapi dia telah menjadi budaya Arab yang diambil oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali petik kata-kata ini dan kemudian dirakamkan dalam bentuk kata beliau dalam Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia mengingatkan kita supaya tidak mempunyai 6 sifat ini dan dengan kata lain cuba jauhi 6 sifat ini. Baik. Qala ba'dul Arab, kata Imam Al-Ghazali, sebagian orang Arab berkata, la tankihu minan nisa'i sittatun. Jangan kamu menikahi ataupun jauhilah wanita-wanita daripada dinikahi yang mempunyai 6 sikap ini. Pertama, la ananah. Ananah nombor 1. Yang kedua, wala mananah. Yang kedua tadi mananah. Bukan menanah ya. Mananah. Yang ketiga, wala hannanah. Ha. Okey, ha pedas. Wala hannanah. Dan kemudian wala tankihu haddaqah. Haddaqah. Okey, itu yang keempat. Wala barraqah. Barraqah. Wala syaddaqah. Okay. Wala syaddaqah. Cukup tak tu? 6. Okay. Yang pertama tadi annanah. Yang kedua mannanah. Yang ketiga hannanah. Yang keempat haddaqah. Yang kelima barraqah. Dan yang keenam adalah syaddaqah. So ini pesanan siapa? Imam Al-Ghazali. Jadi kita kaum wanita dah dapat tangkap yang ni dulu kan, kita cek sama ada kita ini mempunyai sifat-sifat ini ataupun tidak. Dan bila ada, kita cuba kikis, bersihkan ya daripada diri kita ini, sebab kita khawatir sikap-sikap inilah yang akan menjadi kita penyumbang kepada perkara yang tidak baik dalam keluarga kita. Sehingga akan dituntut dan didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah dia? Sedia lagi? Sedia? Ya, Masya Allah, banyaknya nota-nota. Pandainya lah. Kan banyak, rajin Dr. Syahira ramai sangat yang menulis nota ni, macam student kita ni tengok kan. Sama-sama. Okay. Ya, betul. Baik, yang pertama, annanah ini dia merujuk kepada wanita yang banyak mengeluh dan mengadu. Dia banyak keluhan dia, banyak aduan dia kan. Jadi dia ni sikit-sikit sakit, mengadu sakit, itu sakit, ini sakit. Lepas tu mengeluh sana, situ susah, ini susah. Banyak sangat keluhan dia. Dan biasa kalau kita nak kenal pasti orang yang suka mengeluh ni, dia punya jiwa je tak kuat. Sana tak boleh, itu tak boleh. Banyak sangat pantang larang dia. Okay, so annan. Jadi kalau ada kalian seperti ini, maka cuba berusahalah untuk menziarahi orang-orang yang sakit sebagai contohnya. Orang-orang yang miskin. Jadi bila kita berhadapan dengan kehidupan dia macam tu, kita akan kuat sikit semangat kita. Jadi orang-orang yang mengeluh ni, dia akan membebankan semua orang yang berada di sekitar dia. Kita tak nak menjadi beban kan. Okey, kalau kita tidak boleh membahagiakan orang, jangan menyusahkan orang.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah mannanah. Mannanah ini adalah seorang wanita ataupun orang-orang yang suka mengungkit-ungkit. Suka ungkit-ungkit. Bang, hari tu kan saya dah bagi kat abang 2,000 bang. Abang nak apa lagi? Abang juga yang tak bagi-bagi kat saya 2,000. Oh, cik berdrama pula kita hari ni kan. Dia mengungkit. Saya daripada dulu sampai sekarang saya yang mengurus tahu rumah tangga kita ni bang. Apa abang buat? Dah, itu pun sudahlah tuan-puan kan. Di menanah lah sungguh hati dia kan. Menanah sungguh orang yang berada di sekitar kita. Baik. Jadi mengungkit kebaikan-kebaikan dia di hadapan suaminya. Awak ingat tak? Kalau saya tak kahwin dengan awak, siapa yang nak kahwin dengan awak ni? Boy, cakap dengan suami gitu ya. Alright. So itu mananah mengungkit. So hindari wanita seperti ini. Dia pun boleh menjadi mental, apa orang kata tu, stress. Okay. Next adalah hannanah. Hannanah Hannanah bukan ha. Kalau ha tu hanin. Hanin tu dia macam Allah, dia memang sangat berlembut, lunak hati dia. Hannah adalah seseorang yang merindukan dia punya ex-boyfriend. Dia ex-boyfriend dia, ex-tunang dia, ex-ex lah. Ataupun dia merindukan lelaki lain berbanding dengan suami. Okey. Jadi dia duk sukakan orang lain berbanding dengan suami sendiri. Okay. Baik seterusnya adalah haddaqah. Haddaqah ini adalah wanita yang mata dia itu tidak boleh dikawal. Sama ada dia akan menjeling, sama ada dia suka meninjau. Dia mata dia tu memang wah melilau. Okey kan. Kalau datang ke rumah orang tu tak boleh nanti benda yang nak tengok gitu tapi juga digalakkan urat lah. Kejap-kejap dia lari. Okey. Sekarang dah okey Baik, jadi haddaqah tu tadi adalah dengan mata dia tu. Dia kena pandai menundukkan pandangan dia. Jangan sibuk nanti nak pandang sana, pandang sini dan sebagainya kan. Melilau mata dia. Melilau tengok poket suami kan. Macam-macam lah. Lepas tu duk compare lagi. Itu masalah dia. Baik, next adalah barakah. Barakah ini adalah ada dua makna. Barakah yang pertama maksud dia suka sangat menghias kecantikan diri dia. Dia sibuk dengan kecantikan diri dia je. Sikit-sikit nak apa lotion, sikit-sikit nak lotion. Jadi dia tak ada masa dah untuk apa orang lain. Tapi bukan bermakna dia tak jaga langsung kecantikan dia, tidak. Okey, tapi ini dia terlebih. Sikit-sikit malah lah nak buat kerja macam tu kan. Dah pakai dah make up macam ni, anak pula nak dokong. Alamak leceh. Dia iaitu barakah yang pertama. Okey. Dan seterusnya barakah ini juga bermaksud dia sering mengecam makanan ataupun dia selalu dia mencela makanan. Tak sedap lah ni apa makan macam ni, apa macam ni kan. Jadi cuba tukar kepada kalau mencela makanan tukar kepada sedap yang ini. Yang ini rasa dia okey, masin dia okey, tapi kalau tambah asam lagi bagus. Kalau macam tu dia nampak membimbing. Dia bukan nampak macam mencela makanan kan. Tapi dia nampak macam janganlah beli kat kedai tu, buruk lah kan. Tak sukalah ni makanan apa ni, mak masak apa ni, macam tak pandai masak je dalam hati. Okay, masya-Allah. So kita kena berhati-hati dalam ni lah. Tu dah keberapa dah tu Annanah, Mannanah, Hannanah, Haddaqah, Barakah, itu yang kelima betul. Dan akhir sekali adalah Syaddaqah. Jadi Syaddaqah ini adalah dia merujuk kepada mulutnya lebar, mulut yang lebar. So mulut yang lebar, tapi bukan maksud mulut yang lebar itu, tidak. Maksudnya Syaddaqah ini adalah orang yang dia tak boleh berhenti bercakap.
bercakap je daripada satu topik ke satu topik ke satu topik ke satu topik ke satu topik tu. Kita dengar, kita letih. Dia bertanya, kemudian nanti dia yang jawab balik kan. Jadi orang tu habis bercakap, dia pun nak sama bercakap kan. Jadi dia ada jenis yang macam ini. Maka Imam Al-Ghazali dia telah membentangkan enam sikap wanita seperti ini perlulah ditinggalkan atau dijauhi selama mana dia tidak boleh mengubah. Okey, jadi Masya Allah saya kira 6 perkara ini dia sangat dekat dengan kita sebab kita kaum wanita, sama ada daripada sudut suara kita ke kan, kemudian kita punya mata kita ke, lepas tu perhiasan kita ke kan, dan macam-macam lagi lah cara kita berfikir dan sebagainya. Maklumlah kita ni lebih bijak, jadi tu yang banyak komplain, menjangkan, lepas tu mengungkit bagai. Jadi berjaga-jagalah diri kita daripada menjadi 6 kategori yang saya sebutkan tadi. Okey. So saya rasa setakat itu saja Dr. Syahira. Kot kalau misal kata ada siapa-siapa yang mungkin Dr. Syahira boleh bantu saya untuk tambahan ke, dan kita boleh buka pada soal jawab dan sebagainya. Silakan. Okay, terima kasih Ustazah. Tak sedar pun masa dah berlalu hampir sejam. Begitu cemburu masa dengan kita pada malam ini. Namun begitulah realitinya, wanita seteguh mawar tu ia memerlukan sokongan dan kerjasama kerana ia tidak boleh terbina sendiri, kerana ia perlukan kerjasama daripada seluruh ahli keluarga, baik suami, anak-anak, ibu bapa dan juga ahli masyarakat untuk berjaya itu. Semua ini memerlukan pengorbanan daripada semua demi mencapai kebahagiaan hidup. Realitinya Ustazah, wanita yang mahu mencari reda Allah tu perlu membuat pengorbanan selari dengan visi dan misi, dan juga perlu dimantapkan akidah dalam merangkumi kefahaman terhadap konsep Islam yang sebenar. Kerana kadang-kadang pada masa sekarang kita dihadapkan dengan pelbagai aliran fikiran yang mungkin mencabar dan ia merupakan tunjang seluruh aspek kehidupan wanita, seperti mana yang Ustazah kupas tadi, iaitu world view wanita itu amat penting dalam pembinaan keluarga maupun masyarakat maupun dalam kerjaya. Jadi bagi memastikan hidup wanita ni bahagia di dunia dan di akhirat juga, wanita perlu melaksanakan semua tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Hebatnya wanita adalah kerana sifat penyayangnya dan juga yang tinggi, dan itu adalah fitrah dan juga kelebihan anugerah dari Ilahi. Ia adalah sifat dan fitrah semula jadi yang menjadi landasan membentuk keutuhan institusi keluarga penyayang, lalu memperkasakan institusi keluarga. Dan Allah menyatakan dalam surah Al-Mulk sendiri ayat 2 yang bermaksud yang menciptakan mati dan hidup bagi menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Jadi melalui ayat ni kita dapat faham bahawa wanita adalah, wanita yang baik adalah yang mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan pengakuan tersebut dapat diterjemahkan dalam amalan dan perbuatan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan dalam diri. Dan hakikatnya Ustazah, apabila seorang wanita tu dia memang tidak dapat lari daripada mengawal emosi tu yang sangat penting. Kerana apa yang kita lihat lagi-lagi pada zaman pandemik ni, wanita lah yang mengurus dari rumah, work from home, pada masa yang sama juga memantau anak-anak di dalam rumah, dan kalau ada anak yang boleh memasak tu kira bonus lah untuk pembentukan rumah itu. Dan saya sangat bersetuju iaitu perlunya komunikasi yang jitu di antara kalau isteri dengan suami, dengan ahli-ahli keluarga dalam membentuk kebahagiaan keluarga. Kerana baiti jannati tu, kalau kita rasa rumah tu memang syurga, memang kita nak keluar dari rumah. Kerana kebahagiaan yang ada di dalam rumah itu. Okay, dan itulah yang menjadi pemangkin kita sebagai ahli wanita
kerana tanpa sokongan dan pengorbanan daripada ahli keluarga, wanita itu mungkin tidaklah seteguh Mawar yang kita bincangkan pada malam ini. Dan alhamdulillah kita insya-Allah kita cuba lihat jika ada soalan-soalan daripada penonton yang mungkin ingin mendapat kupasan daripada ustazah sendiri. Dan jika lihat ustazah merupakan kira senior saya lah di UIA. Saya graduan 98. Kira muda banyak lah. Tapi ustazah nampak kita ada satu soalan ustazah daripada Khawf Al-Azwar. Pendapat ustazah tentang wanita akhir zaman, tentang aurat dan lain-lain, adakah bertepatan dengan tajuk ini hari ini, iaitu Dikau Seteguh Mawar? Soalan kedua daripada saudari Khaunah. Mata pun tak nampak dalam malam ni. Macam mana cara untuk kita hindari diri dari menggoda lelaki? Kerana ada dalam hadis wanita adalah fitnah terbesar bagi lelaki. Ada wanita yang cuba sehabis baik untuk jaga diri dan dimuliakan rasa malu, tapi ada juga ramai lelaki yang suka pada wanita itu kerana mungkin kecantikannya, percakapannya, perbuatannya, senyuman, air mata, kelembutan dan lengkuk badannya. Itu persoalan daripada Khaunah Al-Azwar. Terima kasih atas soalan tersebut. Mungkin ustazah boleh kupas soalan seterusnya. Okey. Daripada Khaunah juga, walaupun ada dipakai purdah dan nikab untuk tutup semua aurat, perhiasan kerana takut ke Allah, sehingga ada di kalangan adik-beradik ni yang ada niat tak baik, Allah beri ujiannya seperti Nabi Yusuf, mungkin Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Iaitu sehingga dia merasa terancam bila duduk di rumah dan di luar sampai dia dah mati akal. Itu mungkin yang persoalan yang timbul dan kaitan perbincangan kita pada malam inilah wanita Dikau Seteguh Mawar. Jadi itu yang cuba ditanya oleh salah seorang penonton kita pada malam ni. Okey. Baik, bila tanya saya tentang aurat kan, apakah pendapat saya tentang wanita akhir zaman berkenaan dengan aurat ini? Hari ini kita dengan social media, wanita semakin terserlah. Jadi aurat ini adalah merupakan satu perkara yang aib yang perlu ditutup oleh kaum wanita. Tapi hari ini rata-rata kaum wanita dia agak menonjol, ya. Sama dia kena letak profile dia, profile picture dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu dalam bentuk pergaulan ada beberapa kondisi dan juga status, keadaan di mana situasi-situasi yang membenarkan kita ataupun mengharuskan kita untuk berada bersama dengan masyarakat. Dalam masa yang sama, aurat kita itu perlu kita tutup sebagaimana yang sepatutnya. Jadi kita tutup semua kecuali muka dan juga tapak tangan kita lah. Tapak tangan kita depan dan belakang. Jadi selama mana kita mengikut peraturan Islam daripada sudut aurat dan sebagainya kan, perhiasan dan sebagainya, sebab kita ni milik Allah, jadi di situ tugas kita selesai. Okey. Dan kalau kita tanya saya, memang saya agak risaulah dengan masyarakat kita sekarang ini yang agak ikut trend, ya. Hatta pakai purdah pun ikut trend, kan? Dia bukan pakai itu atas dasar kesedaran dia, kan Dr. Syahirah. Masa zaman-zaman kita tu orang pakai purdah tu, dia memang betul-betul orang kata jelas lah kot, kan? Dia memang orang yang ya betul. Tapi hari ini dia dah jadi trend, kan? Jadi bila dia pun pakai purdah ke apa ke, dia pakai niqab, tapi niqab dia sendiri itu ada unsur-unsur yang boleh menarik perhatian. Dan kadang-kadang bila dia pakai niqab tu, minta maaf sebutlah, mata dia pula yang liar, lebih pandang sana ke sini kan. Kita nampak daripada mata dia, ya. Dan mata dia pula itu disolekkan lebih-lebih lagi. Jadi kita
Wallahualam. Jadi kita kena tengok juga kembali balik kepada apa niat dia seperti itu, tapi bukan bermakna kita kena tutup seluruh tubuh badan kita ni ya, sebab kita ni ada juga tanggungjawab terhadap masyarakat. Jadi kalau macam tu memang mati akal lah kita. Kan sebab apa? Sebab kita duk fikir kita ini tak nak menggoda lelaki. Memang kita tak menggoda lelaki, tapi masalahnya lelaki macam-macam ni kita tak goda pun dia duk memburu je. Percayalah. Itu yang ustazah-ustazah yang masuk TV ke apa ke, kan cuba tanya mereka. Kalau message dia dekat dalam DM dia itu ramai lelaki-lelaki yang tidak ada maruah yang mengganggu. Awak cantik lah, awak seksi lah, awak comel lah, ada semua ada. Tapi tu memang kita tak boleh nak elak. Cumanya kita ni jangan ambil perkara tersebut serius sangat. Buat bodoh je. Tengok orang ni faiza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila kamu jumpa dengan benda-benda yang berbentuk jahil ini, qalu salama, sebut bye-bye je. Okey, angkat kaki je. Jangan dilayan, jangan kata wah ni salah aku ni. Tak ada. As long as kita dah ikut peraturan kita. Kita sudah tutup aurat kita ni pun. Kita bukannya menggedik dan sebagainya kan. Kita bercakap suara mendatar, walaupun kita mengalunkan suara ada tune dia, tapi kita ada purpose. Kita ada prinsip dan matlamat. So saya kira okey, dan bagi mereka yang minta maaf, bagi mereka yang rasa terancam di rumah sendiri, saya kira kalau cukup umur kalian untuk berkahwin, maka cepatlah berkahwin. Ya, terancam di rumah sendiri. Sebab hari ini kalaupun kita tutup aurat, tetapi aurat wanita lain banyak terdedah. Mereka boleh melayari pornografi di mana-mana di hujung jari. Kita tak tahu, dia duduk sengih-sengih kita ingat main game. Rupanya dia sedang tengok video porno. Ini mana-mana lah, tak kisahlah ustaz ke dia, bukan ustaz ke dia ke. Kan dalam gadget dia itu ada benda-benda yang memang kita menakutkan lah. So kita as long as kita jaga diri kita, kemudian kita tengok okay, kalau rasa tak selamat, okay, berusahalah untuk berkahwin. Jadi carilah pasangan yang baik, doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. So kalau lelaki tergoda juga, memang kita tak boleh nak buat macam mana. Kan? Okey. Itulah doktor. Okay, terima kasih Ustazah. Kita pun menanti soalan seterusnya daripada saudari Arifah Ilyana. Assalamualaikum Ustazah, macam mana nak mengelakkan wanita dari terkena penyakit ain? Mungkin Ustazah boleh terangkan apa itu penyakit ain ini. Dan memang adalah hangat diperkatakan juga kadang-kadang apabila kita berkongsi gambar dan seterusnya, ia boleh mendatangkan penyakit ain. Baik, penyakit ain ini adalah datang rentetan daripada pandangan seseorang. Dia tak kira pandangan seseorang itu pandangan yang ada hasadkah atau pandangan kagum. Dia boleh jadi dua-dua. Maksudnya dia kagum pun boleh jadi, hasad pun boleh jadi. Dan penyakit ain ini dia disebabkan pandangan mata seseorang lah, sama ada melalui gambar dekat social media ataupun dia pandang secara direct. Dan sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW sabda, al-ainu haqqun. Ya, maksudnya ain atau penyakit ain itu adalah benar. Dan sangat menakutkan bahawa penyakit ain ini lebih teruk daripada kematian. Ya, jadi maksudnya bila seseorang ini dia merana kerana penyakit ain, dia macam mati tapi hidup lagi, seolah-olah begitu. Ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW di mana seorang sahabat dia sedang mandi. Jadi bila dia mandi, jadi sahabat lain, ni lelaki dengan lelaki ni, jadi dia tengok, wow, dia kagum dengan tubuh badan kulit sahabat ini yang bersih, bercahaya. Jadi dia tengok, dia tengok tu cantiknya, macam tu lah, nampak handsome-nya, kata lawanya. Dan kemudian tak lama selepas itu, maka sahabat ini dia jatuh. Dia jatuh, dia sakit, dia pingsan.
dan kemudian dibawalah kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian bila Nabi tengok, Nabi tanya, siapa yang di kalangan kamu yang last contact dengan dia ini, yang berusaha untuk membunuh sahabat dia sendiri. Jadi kemudiannya ditunjukkan kepada sahabat tu, dan bila dibawa dia kata dia tak ada apa-apa, dia cuma kagum, dia rasa seronok tengok betapa indahnya kehebatan tubuh badan dia tu. Jadi dekat mana salah dia tu? Dia tak ada berhasad, tak ada, cuma dia rasa kagum saja. Jadi salahnya adalah dia nampak sesuatu yang indah tetapi dia tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nampak sesuatu yang baik tapi dia tak kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alangkah eloknya, dan Nabi ajar kita kalau nampak benda-benda yang baik, cepat sebut subhanallah, cepat sebut masya Allah, cepat sebut tabarakallah. Jadi kita biasa sebut barakallah, tabarakallah. Kalau subhanallah itu pada sesuatu yang kita nampak macam apa kata tu mustahil bagi Allah lah, ya. So kemudiannya cara nak merawat dia itu adalah dengan memandikannya, dengan memandikan air daripada sama ada air wuduk ataupun air mandian orang yang memandang tu. Tapi itu kalau kita tahu. Ini kalau ada social media, macam mana kita nak tahu? Kan? Jadi sebab tu sebaik-baiknya mana yang indah-indah. Contohnya makanan, contohnya kita dapat nikmat dan sebagainya. Jangan mudah-mudah untuk kita pamerkan ataupun kita share. Jangan. Jadi cuba tengok, cuba ikuti mereka ataupun sahabat-sahabat ataupun tokoh-tokoh yang benar-benar menjaga dia punya cara hidup dia. Dia orang tak banyak share benda-benda peribadi, tak. Dia tak banyak share tentang nikmat dia, tidak. Tapi dia akan membicarakan tentang isu, tentang idea, tentang pemikiran. Sebab kita tahu kan ada kategori manusia, yang satu kategori yang paling rendah adalah suka cerita pasal hal orang. Kategori yang kedua adalah suka cerita pasal diri dia kan. Tapi akal yang paling baik, yang hebat adalah dia akan cerita tentang idea. Apa yang berlaku dekat dunia ini? Macam mana kita berfikiran seperti ini? Bagaimana kita nak kaitkan dengan Al-Quran? Bagaimana Al-Quran memandang perkara seperti ini? So kalau dia tengok tol, dia ingat terganggu sikit. Boleh tak kipas ada? Nampaknya ada gangguan suara sikit. Baik, muncul balik. Itulah. Dah macam biskut, doktor. Maaf. Tak apa. Tadi bunyi petik-petik. Kalau saya dibangi ni tadi ada suara dah mula petik-petik tadi. Okay. So jadi saya cerita ini kisah yang berlaku di zaman Nabi. Lelaki yang tengok tu adalah bernama Amir, Amir bin Rabi'ah. Yang cantik kulit dia itu adalah Sahal bin Hunayf. Jadi dia sebut apa? Aku tak pernah melihat kulit macam ni. Dia cakap dengan diri dia je. Kulit ini sangat indah, macam kulit perempuan. Dia kata gitu. Dan tak berapa lama kemudian Sahal ni jatuh. Lantas dibawa kepada Nabi SAW. Dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, selamatkanlah Sahal ni. Dia kata, dia terbaring dalam keadaan sakit. Jadi Nabi pun tanya, siapa yang last contact yang kamu rasa macam ada tak kena ni? Jadi diorang pun sebut Amir bin Rabi'ah. Jadi baginda SAW bersabda, alama yaqtulu ahadukum akhah idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Kenapa salah seorang daripada kamu nak membunuh saudaranya ni?
Seharusnya apabila salah seorang daripada kamu melihat sesuatu pada diri saudaranya yang menakjubkan, hendaklah dia mendoakan keberkatan untuknya. Jadi bila nampak cantik je, Masya Allah, Tabarakallah, Barakallah. Jadi itu perlu menjadi kita punya kalimah, kata-kata. Dalam bahasa Arab Ustazah tak tahu, kita sebut aja Alhamdulillah, itu keberkatan daripada Allah, kurniaan daripada Allah. Kan ada yang sebagian sebut hadza min fadli rabbi. Jadi seupayanya kaitkan semua dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi kita dah masuk dalam social media ni, memang kita tak boleh nak disiplinkan orang lah. Tapi apa yang boleh kita buat adalah kita tulis kita punya status tu bila kita nak share gambar dan sebagainya daripada benda-benda yang cantik ya. Jadi kita contohnya lah kita dapat hadiah kereta kan. Jadi kita pun sebut Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kereta ini dapat akhirnya selepas beberapa tahun bekerja dan saya boleh beli cash kan. Jadi tujuan kena betulkan, bukan untuk sombong. Kalau sombong riak dia dah jadi syirik pula, syirik yang tersembunyi kan. Jadi perbetulkan bahawa kita nak encourage ramai orang supaya dia membeli dengan cash, tidak melalui riba. Jadi mesti ada caranya, kita nak dia mengurus pengurusan keuangan dengan bijak. Jadi matlamat kita tu kena jelas. Sebelum kita klik button sama ada nak share, nak update, baca bismillah dulu, tengok balik niat kita. Kalau ada niat nak menunjuk-nunjuk tu kan, delete, cancel, discard semua, cancelkan. Ya. Okey, jadi tu berusahalah supaya kita boleh dapat, sebenarnya penyakit ain boleh dielak ya. Penyakit ain boleh dielak dengan bagaimana cara kita ini mengurus sesuatu yang kita ada. Sebab tu para ulama dulu ya, dia kalau dia dapat kenderaan ke apa, kereta ke dan sebagainya, kenapa dia buat? Dia pergi tutup. Kan, sebab dia tidak mahu ada mata yang sama ada sakit ataupun hasad ataupun geram ataupun kagum yang boleh terkena. Dan reason dia, asal usul dia, wallah alam, inilah dia perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib yang kita mesti kena bersandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena ada konsep tawakal, dan saya yakin kalau tak ada penyakit ain ini, kita susah nak menyerahkan diri pada Allah. Tapi hikmah dengan penyakit ain ini, kita banyak membetulkan niat kita dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey doktor, saya rasa itu mudah-mudahan boleh menjawab. Okey, terima kasih Ustazah. Dan kita ada satu lagi soalan daripada saudari Alifah Ilyana. Assalamualaikum Ustazah. Saya minta izin nak tanya lagi. Dia kata, apakah cara untuk menjaga kehormatan diri pada akhir zaman ini? Okay. Soalan daripada saudari Arifah. Ya, kalau kita tahu mawar ini dia ada duri kan. Jadi kalau duri itu kita ibaratkan wali yang menjaga kita lah. So ke mana-mana kalian pergi perlu bersama dengan wali ataupun atas pengetahuan wali. So you have to activatekan peranan ataupun role wali. Jangan bagi wali kita duk goyang kaki je. Ya, okey. Ajak dia, murid dia. Kalau kita perlu keluar, ayah kena temankan saya ya. Jangan bagi kita keluar sendiri tuan-puan. Sebab saya tengok ada beberapa video-video yang menakutkan. Dia jalan seorang kan, sebab ada hadis sebenarnya menyebutkan wanita ini tak elok jalan seorang-seorang. Jadi kalau kita nak jalan dia sama ada dengan kaum lelaki kita, wali kita itu, dan kalau ada suami, jalan dengan suami kita. Yang itu lebih baik pada hari ini. Jadi kita pun aktifkan dia punya peranan, dia ada rasa dia nak melindungi. Sebab kita tak nak mereka punya perasaan melindungi itu hilang dan terhapus. Saya sangat tersentuh kalau tengok video-video daripada Stefano Arnio. Itulah, dia dah mati dah sebab kanser. Jadi dia kata dunia sekarang ini sedang memperempuankan lelaki. Kan, dia kata banyak sangat, sama ada dalam bentuk produk ke atau dalam bentuk sistem ke kan. Jadi dia nak lelaki ini jadi perempuan, jadi malas, tidak mahu berdaya saing, lepas tu sibuk nak jadi perempuan lah pula lelaki-lelaki sekarang ini kan. Dia nak kulit yang cantik, nak asyik handsome sahaja, kecantikan sahaja yang lebih. Jadi bila saya analisa balik, saya kata betul lah dia ni. Dia kata lelaki ni mesti kena tough. Dia kata seorang lelaki, dia untung kalau dia kata dapat seorang isteri yang sangat detail, terperinci, yang banyak memberikan nasihat
Yang banyak orang kata kalau dekat rumah tu kan asyik tanya, bang macam ni abang sepatutnya begini banyak bagi cadangan dia katakan. Jadi dia kena desak. Dia kata kalau perempuan dapat isteri yang mendesak ni untuk suami dia ke depan, dia kata anda beruntung. Tu kata Stefano Anio tu. Dia dah sakit kanser dah dan sekarang ni orang mainkan aja video-video dia sebab orang buka mata dah. Nampak dah actually dunia sekarang hari ini dia telah apa kata tu memandulkan kejantanan lelaki. Jadi lelaki-lelaki malas bekerja, dah kahwin ni isteri yang bekerja. Dia duduk dekat rumah aja main game. Cik, tiba-tiba nak marah ni kan. Kan. Tapi tak semua lelaki. Ramai lelaki yang bertanggungjawab juga sekarang ni. Dukung anak, Masya Allah. Dia ni melayan anak lebih baik daripada si isteri pula dah. Subhanallah kan. Dia pula yang ajar isteri macam mana nak buat itu, nak buat ini kan. Subhanallah. Jadi itu kebaikan. Itu memang sepatutnya lelaki yang baik dia begitu. Dia cakna, dia peduli. Okey, yang kedua selain daripada kita aktifkan peranan kaum Adam kita ini, kita berusaha juga untuk membaluti diri kita dengan perasaan yang Haunah Azwal sebut tadi, malu. Jadi malu itu kena dibesar-besarkan. Malu kita nak share gambar kita dengan kawan-kawan kita masa makan-makan. Malu sebab nanti orang lain teringin nak makan, kita tak bagi pula makanan. Kan. Jadi dia kena ada rasa malu. Malunya aku kata nak share gambar anak-anak. Sebab anak-anak kita ni boleh menarik perhatian pedofilia pula. Malunya aku nak share gambar aku ni tengah kata pipi ke pipi dengan tuang ni. Sebab dia mungkin boleh mendatangkan syahwat pula pada orang lain. Malunya aku. Dia patut ada rasa malu kerana kalau tidak ada yang orang kata tu sebagai wali tu, jadi duri kepada mawar itu adalah perasaan malu. Al-haya'u minal iman kan. Jadi al-iman fil jannah. Malu itu adalah sebahagian daripada iman dan iman itu sudah tentu duduknya berada di dalam syurga. Okey doktor, dua benda itulah. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, jika ada persoalan lagi, kita masih ada masa lagi 10 minit dan tak sedar pun masa berlalu sehingga 10.30. Kita ada hingga 10.30. Dan bagi pihak Pusat Islam Musim, kami ucapkan terima kasih di atas kesudian Ustazah pada malam ini melapangkan masa bersama Pusat Islam dan juga tim IT kita di belakang ni. Ia merupakan kerjasama dengan Kelab Wardah Usim. Itu simbolik mawar itulah, iaitu kaki tangan Persatuan Kaki Tangan Wanita dan juga isteri-isteri bagi kaki tangan lelaki Usim. Termasuk juga sokongan daripada siswi adik-beradik Pusat Islam yang merupakan terdiri daripada Sekretariat Pusat Islam, Rakan Siswa Yadim dan Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia. Kredit pada mereka di atas usaha mereka untuk mengadakan sedikit perbincangan pada malam ini bersama personality Ustazah Isfadiah, dan kami sangat berbesar hatilah walaupun kita secara atas maya, orang kata jauh di mata tapi dekat di hati, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi mungkin nanti jika direzekikan mungkin boleh bertemu bersua muka serampang empat mata kerana kenkangan-kenkangan yang ada PKP dah hampir setahun lah dengan keadaan ini. Dan Alhamdulillah saya percaya penonton semua dapat mutiara kata daripada Ustazah pada malam ini bahawa wanita yang hebat itu adalah yang membahagikan suami dan keluarga, sentiasa berfikir memberikan yang terbaik kepada orang di sekelilingnya dan berfikir bagi memajukan diri dan membangunkan ummah. Kerana tangan yang menggoncangkan tu buayan tu boleh menggoncang dan mungkin ia boleh menggoncangkan juga masyarakat. Dan apabila ini semua dipenuhi seperti mana yang Ustazah nyatakan tadi, antara kekuatan wanita itu sendiri, jika dia dapat menyumbang usaha ke arah membahagiakan orang lain, maka sudah pasti diri sendiri itu akan bahagia. Dan di situlah yang Ustazah tekankan pengurusan emosi wanita itu sangat penting dalam menjalani kehidupan seharian. Kerana kehidupan itu memang kita tak tahu apa yang akan berlaku pada hari esoknya.
kaedah dan cara yang diteladani oleh Rasulullah dan juga mutiara-mutiara kata daripada para sahabat. Mungkin maka mencontohi cara dan kehidupan mereka, pasti kebahagiaan yang dicari selama ini insya-Allah akan kita temui. Bagi pihak Guru Sekil pada malam ini, terutamanya tim IT yang memastikan kelancaran kita pada malam ini, kami mengucapkan terima kasih di atas masa dan juga daripada kelab Pusat Islam USIM sendiri, kelab Wardah USIM dan siswi adik-beradik Pusat Islam. Jika ada umur, insya-Allah kita bertemu lagi dalam satu sesi lain yang mungkin temanya bukan mawar, tapi mungkin temanya mungkin tema lain lah yang banyak perkara, dan tak terasa pun sebenarnya Ustazah dah sejam setengah, hampir sejam setengah kita berlive di Facebook. Dan kalau selalunya kita live, kalau saya lah personally live kelas, tapi ini first time lah untuk moderate program sebegini. Jadi akhir kata daripada Ustazah sendiri? Ya, pada saya, sahabat-sahabat yang dikasihi, Dr. Syairah bagi laluan untuk buat kesimpulan. Kalau kita nak satu masyarakat itu baik, maka dia bermula daripada keluarga. Jadi baik keluarga, baiklah masyarakat. Dan satu lagi yang berkenaan tentang penyakit ain tu tadi saya terlupa, untuk menghindarkannya boleh kita baca surah 3 kul, Al-Falaq, An-Nas kan, jadi Al-Ikhlas kita baca, dan setiap hari amalkan baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang, dan itu telah diriwayatkan oleh Saidina Uthman, di mana Saidina Uthman menyarankan untuk membacanya demi menghindari daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Sebab hari ini kan Dr. Syairah, kita tak boleh terlepas dah daripada gadget, daripada social media. Itulah makanan dan nafas di hari-hari. Buka mata WhatsApp. Ya, kalau tak WhatsApp, IG, tak IG Twitter, tak Twitter Facebook, dan kita pun berjumpa ini atas talian juga, dan kita kena mesrakan diri kita dengan adab dan akhlak bersosial media. Gunakan je akhlak-akhlak dalam masyarakat yang Imam Al-Ghazali dah jelaskan. Kita ambil adab bermasyarakat itu, masukkan dalam social media kita. So kita adjust, fleksibelkan, tutup aib orang, ya. Jangan memalukan orang. Kalau kita nak nak bercakap, bagi salam dulu, bercakap yang baik ataupun diam, ya. So those kind of list yang memaparkan etika kita bersosial, maka kita gunakan, ya. Dan ajarlah ahli keluarga kita ini untuk mempunyai adab apabila kita bersosial media, dan insya-Allah daripada keluarga maka akan terserlah dan berkembanglah masyarakat yang baik dalam negara kita. So terima kasih Dr. Syairah, terima kasih kepada seluruh tim pengurusan Pusat Islam, ya, tim Wardah dan persatuan-persatuan yang sebutkan tadi, yang ada tu dekat atas tu nampak logo-logo dia tu kan berbaris Doktor. Jadi terima kasih banyak-banyak atas jemputan ini. Kalian memang sangat-sangat indah dan kalian sangat-sangat bernilai buat masyarakat dan generasi akan datang. So jaga dirilah dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Dr. Syairah. Terima kasih Ustazah. Saya rasa tak perlu diulas panjang, dan alhamdulillah kita sudah di penghujung rancangan. Dan sekali lagi, apa yang baik itu semua datang pada Allah, dan yang lemah itu datang pada kelemahan diri saya sendiri. Menjadi moderator untuk tahun 2021 ini. Dan ya, daripada Nadia, daripada Faridah ni ada juga ucapan terima kasih, kalau Ustazah boleh lihat. Terima kasih atas perkongsian ilmu, dan alhamdulillah mudah-mudahan usaha kecil daripada Pusat Islam ini dan kelab-kelab kerjasama yang dinyatakan tu mendapatkan hasilnya dan pahalanya insya-Allah di sisi insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita dah hampir ke penghujung rancangan.
Maka majlis ini pun menutup tirai dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doktor, selamat berpuasa. Okey, sama. InsyaAllah ada 18 hari lagi. Begitu juga kepada semualah warga Maya, tim Pusat Islam USIM dan kelab-kelab yang sedia ada. Selamat berpuasa. Ahlan wa sahlan ya Ramadan insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Ya, okey. Mohon maaf ya doktor kalau ada salah silap. Samalah daripada saya juga. Okey, baik. Selamat. Assalamualaikum.